dunia, kerana riak, kerana ujub, kerana sum'ah sebagainya. Dan kata Allah, aku hanya terima ibadat seseorang, amalan seseorang yang mereka melaksanakan amalan ibadat tersebut semata-mata nak mendapatkan keredaanku, keredaan Allah. Tu dia. Jadi yang tu kena ingat sungguh. Setiap perbuatan kita, setiap amalan kita, setiap ibadat kita, ingat hadis ni. Allah akan tengok apa niat kita. Tu. Tak boleh lari kita ni. Kita tak boleh lari nak tipu niat, tak boleh. Allah tahu. Kita ingat di akhirat nanti kan Allah kata yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Di akhirat nanti semua akan cerita habis, terbongkar habis. Dekat dunia kita boleh tipu macam-macam, kita boleh sembang macam-macam, kita boleh menyamar macam-macam, kita boleh nampak tunjukkan baiknya kita, kononnya sebagainya. Tapi dekat akhirat kata Allah semua terbongkar habis. Tu. Tak ada yang terlepas daripada Allah di akhirat nanti. Tu yang kata Allah, orang kafir, orang ingkar, bangkit-bangkit akhirat takut tu. Sampai ada orang kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Kan alangkah baik kalau aku ni jadi tanah je. Takut. Bila bangkit di mahsyar tu jadi takut. Sebab dekat dunia ingkar, dekat dunia kufur, dekat dunia niat tak betul sebagainya. Bila bangkit di akhirat takut sampai kata baik lebih elok aku jadi tanah je, tak payah hidup dah. Takut pasal akan diadili oleh Allah di akhirat. Dia tak terlepas. Dekat dunia orang tak tahu, tapi Allah tahu. Dan akhirnya di akhirat dibongkarkan segala-galanya. Tu berat. Dah ada riwayat menjelaskan pada kita, orang macam ni bila dah dibongkar segalanya di akhirat, dia punya malu. Dia minta pada Allah nak terjun neraka cepat sikit, malu. Tu. Orang pakat tengok ni, rupanya perangai dia jahat. Dekat dunia punya baik, dekat dunia nampak ibadat cantik, tu sebenarnya tak betul, jahat. Ibadat bukan kerana Allah, di belakang orang buat dosa, buat maksiat tak putus. Jadi bila dah dibongkar oleh Allah di akhirat, punya malu orang ni sampai dia minta izin daripada Allah nak terjun masuk neraka, sebab tak tahan malu. Padahal kata Nabi, dia tak tahu lagi azab neraka macam mana. Tu dia tuan-tuan muslimin dan muslimat. Na'udzubillah, itu yang kita nak hindarkan. Jadi kita ingat setiap amalan nak buat tu, ingat hadis ni, Allah akan nilai niat kita. Itu dia. Setiap amalan, daripada sekecil amalan sampailah sebesar-besar amalan. Semua perbuatan, rutin harian kita ke, pekerjaan kita ke, pergaulan kita ke, kena ingat semua ni, yang mana Allah akan tengok niat kita macam mana. Tu baik. Habis bab yang pertama. Kita masuk bab yang kedua. Bab yang kedua ni tajuk dia hadis-hadis pilihan yang merupakan asas-asas Islam. Dalam kitab ini tuan-tuan muslimin dan muslimat, kitab Bustanul Arifin ni dia campur-campur banyak. Hadis pun ada, yang kata ilmu tasawuf pun ada, kemudiannya yang kata bab fiqh pun ada sikit. Lepas tu bab orang kata berkaitan dengan kalam para alim ulama pun ada. Dia campur-campur lah. Jadi bab yang kedua ni panjang sikit. Dia panjang pasal apa? Pasal dalam bab kedua ni dia telah bentangkan pada kita sebanyak 26 hadis. 26 hadis yang berkaitan dengan asas-asas Islam. Tu dia muslimin dan muslimat. Dia pilih sebanyak 26 hadis. Jadi bab kedua ni panjang sikit lah. Dia panjang sikit sebab dihurai satu persatu akan 26 hadis itu. Baik. Katanya, di antara perkara yang saugianya diambil perhatian ialah menerangkan hadis-hadis yang telah dikatakan oleh para ulama bahawa hadis-hadis tersebut merupakan asas-asas Islam yang mengandungi perkara-perkara yang sangat penting dalam kehidupan dan mengandungi garis-garis besar dalam ilmu fiqh.
dan segala jenis ilmu yang bermanfaat. Maka di sini kami akan sebutkan hadis-hadis tersebut, dan di antara yang paling terpenting sekali ialah hadis innamal a'malu binniyat yang telah kami sebutkan sebelum ini, di mana dengan sengaja kami sebut akan dia sebelum hadis-hadis yang lain kerana ia mempunyai keutamaan untuk disebut lebih awal. Baik, jadi inilah tuan-tuan, kita tengok cara penulisan Imam An-Nawawi rahimahullah ni. Kenapa saya kata begitu? Kalau kita perhati balik yang ditulis daripada mukadimah sampai bab yang pertama yang habis dah baca tadi, tak putus-putus Imam An-Nawawi rahimahullah akan menakalkan pandangan dan kata-kata ulama. Tu dia. Macam disebut tadi, dia kata menerangkan hadis-hadis yang telah dikatakan oleh para ulama. Dia akan sebut para ulama, dia akan sebut nama ulama sekian-sekian, dia akan rujuk dengan ulama-ulama tersebut. Padahal Imam Nawawi rahimahullah ni ulama besar dah. Kan? Ulama besar kita sebut tadi Al-Imam, Al-Hafiz, Al-Syekhul Islam. Itu gelaran dia tu. Al-Imam yang bermaksud ulama yang bertaraf mujtahid, yang boleh berijtihad, yang boleh membina mazhab sendiri. Al-Hafiz yang bermaksud di ulama besar yang menghafal lebih daripada 100,000 hadis. Al-Syekhul Islam yang bermaksud di ulama yang paling pakar dalam bidang ilmu Islam. Ini gelaran yang diberikan pada Imam An-Nawawi, di ulama hebat. Tapi bila dikarang kitab, ditulis juga pandangan ulama-ulama lain. Dirujuk pada ulama-ulama lain. Pasal apa? Ini sikap ulama yang sebenar, bersifat tawaduk. Tu. Bersifat merendah diri, bersifat tidak sombong, tidak ego. Muslimin dan muslimat, Imam An-Nawawi rahimahullah hidup 40 tahun je tinggal dunia. Hidup mati muda tuan-tuan, tak kahwin pun. Apa orang kata, ulama bujang sampai meninggal dunia. Tu Imam Nawawi ni. Pasal dia sibuk dengan ilmu dia. Senyum. Tu dia. Muslimin dan muslimat. Jadi tuan-tuan bayangkan tu, umurnya baru 40, hidupnya sampai 40 saja, tapi dah karang puluhan kitab, ratusan kitab. Yang ilmunya sampai ke hari ni tuan-tuan, ilmu dia. Dan ada sebuah kitab yang dikarang yang tak sempat ditulis habis. Saya lupa tajuk kitab tu. Dia tak sempat tulis kitab tu sampai habis. Dia meninggal dunia, disambung oleh anak murid dia. Anak murid dia pun tak sempat sambung, mati juga. Tak habis lagi. Disambung sampai last kali ulama daripada Mesir tulis. Dr. Najib Al-Mut'i dah meninggal dah. Last kali, itu tahun bila ni? Tahun kita ni. Tulis kitab tu sambung. Last sekali almarhum Dr. Najib Al-Mut'i rahimahullah, dia dapat tutup kitab tersebut. Itu tahun 60-an tu, kata silap saya lah, kata silap. Ni bayangkan dia punya ilmu tu, sambung. Nak kata berkatnya ilmu yang ada pada Imam An-Nawawi rahimahullah. Dianggap wali Allah tuan-tuan, aulia Allah, kekasih Allah. Seorang yang tak nak sombong, tulis kitab di tengah malam gelap gelita. Dia tak nak orang nampak, dia pasang lampu dekat rumah tengah malam. Takut orang kata dia ni hebat sangat tulis kitab tengah malam. Dia tak nak jadi macam tu. Dia karang kitab tengah malam yang gelap, biar orang tak tahu dia tulis kitab. Sebab dia tak nak jadi sombong. Tu. Malam gelap gelita nak tulis kitab macam mana? Lampu dia tak pasang. Jadi orang duk intai juga. Orang biasalah. Nak cari juga tu, duk cari juga tu. Duk intai. Bila intai duk tengok tu bercahaya habis, tangan dia bercahaya, mata dia bercahaya. Tu tulis kitab dalam malam yang gelap dengan tangan dan mata yang bercahaya. Karamah yang Allah beri pada Imam Nawawi. Hebat tuan-tuan. Hebat macam tu pun dia bersifat merendah diri. Tulis kitab, nama ulama lain tak tinggal. Tu.
Dia kata ni pandangan ulama, ni pandangan ulama tu. Ini contoh pada kita lah kan. Contoh, kita nak contohi ni ulama besar macam ni, Masya Allah kan. Jadi tengok kitabnya banyak ditulis dan banyak digunakan untuk majlis ilmu di Malaysia ni banyak. Hadis 40-nya, Bustanul Arifin ni, Riyadhus Salihin-nya, banyak tuan-tuan, kitab Al-Azkarnya banyak. Bayangkanlah betapa banyak manfaat yang didapat. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata badu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, apa sadaqatin jariyah au ilmin yuntanfa'u bi aw waladin salihin yad'u lah." Kata Nabi, bila mati seorang anak Adam, bila mati manusia, maka terputuslah segala amalan dia kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang saleh yang mendoakan dia. Dari Imam Nawawi yang kedua tadi ni, ilmu yang bermanfaat. Ilmu dia masih berterusan sampai hari ni. Orang duk baca, orang duk amal, orang duk belajar, orang duk sampaikan sampai hari ni. Maka sampai hari ni lah juga pahalanya tak putus Allah beri dekat dia. Ni. Jadi ini contoh yang kita boleh ikut muslimin dan muslimat. Jadi kalau kita rajin, kita buatlah kajian-kajian tentang pemikiran Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya tak silap saya lah, sahabat saya Dr. Aziz Aruf, kalau tak silap saya, dari cerita saya, dia kata dia buat master ke PhD ke pasal pendidikan pemikiran Imam An-Nawawi. Kalau tak silap saya lah, boleh tanya dia, boleh minta lah pandangan dia ke apa, nak dengar huraian pasal Imam Nawawi rahimahullah. Baik. Jadi seterusnya, para ulama telah berbeza pendapat pada menentukan bilangan hadis-hadis pilihan itu. Dan orang yang banyak bersungguh-sungguh dalam menghimpunkan hadis-hadis tersebut ialah Imam Al-Hafiz Abu Amr Osman, yang dikenali dengan sebutan Ibnu Salah rahimahullah ta'ala. Beliau telah bersungguh-sungguh menghimpunkan hadis-hadis tersebut dan menerangkannya dengan jelas, sehingga apa yang telah beliau sebutkan itu sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Maka di sini akan saya sebutkan keterangan beliau itu secara ringkas, dan saya tambahkan pada bilangannya akan beberapa buah hadis yang tidak beliau disebutkan. Baik. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, di antara ulama yang bersungguh-sungguh menghimpunkan hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan asas-asas Islam, iaitu ulama yang bernama Al-Imam Al-Hafiz Abu Amr Osman, yang lebih dikenali sebagai Ibnu Salah rahimahullah. Ibnu Salah ni memang ulama salah, ulama hebat, yang hebat dalam perbahasan berkaitan dengan ilmu hadis, dan juga berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan usul fiqh, perkara-perkara yang berkaitan dengan fiqh, yang disebut tentang perbahasan fiqh. Ibnu Salah ni antara ulama yang sangat hebat dan sangat banyak ulama berpegang pada pandangan dan pendapat dia. Itu dia. Kalau kita dok ngaji kitab pasal Al-Qudah ni, iaitu pengajian berkaitan nak jadi qadi, hakim. Nak jadi hakim. Jadi kalau nak jadi hakim ni, dia memang satu pengajian yang tinggi lah. Dan antara ulama yang mengarang kitab khusus tentang Al-Qudah ni, iaitu almarhum Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah. Jadi tulis kitab yang khusus berkaitan dengan kehakiman. Jadi muslimin dan muslimat, apa yang menariknya bila kita baca kitab ni, kebanyakan dalam bab kehakiman ni, para alim ulama merujuk pandangan daripada Ibnu Salah rahimahullah. Banyaklah pandangan tentang hukum jinayah, pandangan tentang hukum-hukum yang tertentu, sifat-sifat hakim dan sebagainya. Dan banyak diambil pandangan daripada Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Salah rahimahullah.
Dia masuk ulama yang hebat, ulama yang sangat tinggi ilmunya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah mengambil daripada hadis-hadis yang telah dihimpunkan oleh Imam Ibn Salah dan telah diterangkan cara ringkas dan jelas. Dan Imam Nawawi kata ditambah sikit lagi beberapa hadis yang tidak disebut oleh Ibn Salah. Baik, seterusnya. Kerana ada disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama itu ialah nasihat, menasihati. Azan. Dan termasuk di antara nasihat itu, kita selalu subuh tak dengar azan subuh. Tak biasa. Baik. Dan termasuk di antara nasihat itu bahawa disandarkan segala faedah perkataan itu kepada orang yang memperkatakannya. Maka sesiapa yang berbuat demikian, ia mesti akan mendapat berkat pada ilmunya dan segala halnya. Apa maksudnya? Imam Nawawi pesan pada kita. Dia kata, bila kita ambil nasihat, kita sebut nasihat tertentu ataupun ilmu-ilmu tertentu, dan ilmu itu, nasihat itu kita sandarkan ataupun kita ambil daripada orang-orang tertentu, ulama-ulama tertentu. Jadi bila kita dah ambil daripada ulama-ulama yang tertentu itu, bila kita sampaikan nasihatnya, ilmunya, kita sebut yang ni nasihat daripada ulama sekian-sekian. Itu maksud dia, sebut. Kena beritahu. Macam dibuat oleh Imam Nawawi ni lah. Dia ambil hadis-hadis pilihan ni daripada Ibn Salah disebut. Bukan dia ambil sendiri, bukan dicari sendiri, tak ada. Dia ambil daripada Imam Ibn Salah. Dia kata kena sebut. Tu. Kadang-kadang orang kita ni, kadang-kadang lah, hari ni alhamdulillah ramai ustaz-ustaz kita yang duk buat tazkirah, duk tulis tazkirah dan WhatsApp, kemudiannya diviralkan. Saya tiap-tiap hari dapat WhatsApp apa viral daripada kawan-kawan kita lah, ustaz-ustaz kita ni. Saya selalu dapat yang paling rajin tiap-tiap hari duk buat tazkirah ni. Dalam ustaz ni dalam 3 orang, 4 orang lah. Yang pertama Ustaz K tu, Ustaz K daripada Kuala Selangor, Ustaz Kamil orang panggil Ustaz K. Tu. Jadi dia tiap-tiap hari duk bagi tazkirah. Lepas tu viral. Itu yang pertama lah. Yang kedua Ustaz Suhaimin Syihabuddin Muhaimin daripada Shah Alam ke apa, pun tiap-tiap hari juga dia buat tazkirah. Yang ketiga Ustaz Hazri Hashim daripada Bukit Beruntung, pun tiap-tiap hari dia buat tinta terbawi dia tu, tiap-tiap hari dia buat. Kemudiannya yang keempat sahabat saya Ustaz Naim Sungai Buaya, pun tiap-tiap hari dia buat tadabbur kalamullah. Tiap-tiap hari dia buat tu. Bersungguhnya diorang ni masya-Allah. Kita pun tak larat nak buat macam tu. Dia buat tiap-tiap hari, tak pernah tinggal. Jadi dok sebar-sebarlah ilmu, kita sebarlah. Tapi kadang-kadang tu ada juga setengah orang kita, bila dapat tazkirah macam tu, dipadam nama ustaz tu. Dipadam nama ustaz tu. Dipadam nama ustaz-ustaz tu, dia tulis nama dia bawah tu. Ada tuan-tuan. Bila dia tulis nama dia, dok bagi-bagi, dapat balik kat ustaz tu. Ustaz dia kata ni aku yang buat ni. Tu minta nama dia pula. Ni mata ada adab lah kan. Maknanya tak beradab, tak elok lah. Jadi tu yang Imam Nawawi kata, nak berkat ilmu kita, sebut. Kita kena beritahu, ini kita dapat daripada ulama sekian-sekian, kita dapat daripada kitab sekian-sekian, nasihat ni daripada ustaz sekian-sekian, kita sebut untuk lebih berkat. Itu sepatutnya muslimin dan muslimah. Ini yang dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik. Dan sesiapa yang tidak menjelaskan perkara yang seperti ini, ia mengelirukan orang lain, sehingga mereka menyangka bahawa perbuatan yang disebutkan itu daripada perkataannya sendiri. Maka orang yang berbuat demikian sangat layak bahawa tidak diambil manfaat dengan ilmunya dan tidak diambil berkat pada usahanya. Oleh kerana itu, maka para ulama dari zaman dahulu senantiasa menyandarkan segala faedah itu kepada orang yang memperkatakannya. Tengok ulama terdahulu, kata Imam Nawawi. Memang ulama-ulama terdahulu ni adab mereka cukup jaga.
saling hormat menghormati, saling ra'i mera'ikan. Ini para alim ulama yang terdahulu. Mereka cukup beradab. Mereka tak ada sifat sombong, tak ada sifat orang kata nak nama dia sahaja, tak ada sifat nak jadi ego, tak ada. Tak ada sifat nak merendahkan ulama lain, tak ada. Ini ulama dulu saling hormat menghormati. Itu yang di zaman mereka, zaman kegemilangan Islam tu. Zaman mereka, zaman ilmu cukup hebat. Pasal itulah tuan-tuan, sampai zaman kita hari ni, Masya Allah punya teruk tuan-tuan. Zaman kita hari ni, ustaz-ustaz juga pening kepala kita ni. Tulis satu isu, keluar isu lain pula, dok debat ni. Kadang-kadang benda kecil je, benda yang tak ada faedah nak diperdebatkan. Tapi itulah situasi yang berlaku hari ni. Yang jadi dok pening kepala ni orang bawah lah, orang awam macam kita ni. Ni macam mana ni ustaz-ustaz dok gaduh macam ni kita pun pening. Susah, tak selesai masalah. Ni masalah pasal tak ada sifat ni hormat menghormati. Tidak ada sifat saling meraihkan, tidak ada. Ni dia, ni beratlah. Itulah. Jadi makna ini yang ditekankan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ya Allah, kami memohon akan taufik-Mu agar kami dapat membuat perkara-perkara yang menyebabkan keberkatan untuk selama-lamanya. Jadi tuan-tuan, lepas ni kita nak masuk hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis pilihan. Sebanyak 26 buah hadis yang akan kita huraikan pada kuliah kita yang akan datang, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat, jika ada persoalan dipersilakan.